Terima kasih rakan-rakan dari Kuala Lumpur untuk edisi Asia kali ini. Kami akan membawa topik mengenai langkah-langkah peralihan ke tenaga bersih. Seperti biasa, bersama saya ada Satria. Bagi Satria yang selalu memberi perhatian kepada isu hangat di rantau ini, mungkin Satria sudah membaca satu berita ya. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjadangkan 4 bidang kerjasama bagi memperluas dan memperdalamkan kolaborasi dalam ASEAN, iaitu kesihatan awam, pengawalan iklim, pengurusan bencana dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Dan antaranya pengawalan iklim menjadi satu topik hangat dan peralihan tenaga bersih yang diyakini merupakan salah satu resolusi untuk menangani perubahan iklim. Jadi apakah komen Satria tentang arah strategi Malaysia tersebut dan mengapakah itu peralihan tenaga bersih begitu cemas? Ya, saya rasa tumpuan terhadap tenaga bersih ini bukan hanya ada dalam macam bidang kerajaan. Bahkan dalam kalangan rakyat Malaysia, saya pun sudah boleh faham mereka begitu berminat tentang bidang tersebut. Yang ada satu contoh iaitu ketika saya melawat ke Malaysia tahun ini, ramai orang tanya kepada saya tentang EV. Dan ini memang sudah memperlihatkan kita sekarang sudah sampai satu waktu iaitu menerapkan bidang tersebut tenaga bersih supaya melindungi ekologi kita. Ini bukan hanya dari keperluan untuk kita hidup secara harmoni dengan alam sekitar. Sebenarnya juga untuk pembangunan kita. Sekarang ini merupakan topik ini tentang perlindungan ekologi atau menghadapi perubahan iklim untuk membangunkan tenaga bersih menjadi topik hangat di seluruh dunia. Masyarakat antarabangsa sudah ada macam kuota pelepasan untuk setiap negara. Iaitu kita perlu bayar untuk membeli kuota pelepasan karbon. Dan oleh itu, bagi setiap negara maju, mereka sudah melewat masa zaman atau tempoh yang tertentu untuk banyak menggunakan tenaga fosil dan mewujudkan pembangunan mereka. Tapi bagi kita negara-negara membangun, kita sedang menghadapi satu tahap untuk pembangunan yang cukup besar. Kita perlu ada banyak tenaga. Tapi dengan kecenderungan dunia pada masa ini, berbagai tenaga fosil sudah tak boleh digunakan lagi ya. Jadi ini menjadikan atau memaksa kami perlu lebih banyak menerapkan berbagai tenaga bersih. Pada masa yang sama, ini juga satu peluang bagi kita untuk kita boleh menerapkan bidang ini lebih awal atau sekurang-kurangnya pada masa boleh dikatakan hampir setaraf dengan berbagai negara-negara maju. Oleh itu saya rasa lah ini memang bukan hanya tenaga bersih, bukan hanya menjadi satu topik yang cukup hangat di ASEAN. Di China juga begitu, di seluruh dunia sebenarnya juga begitu. Okey, sudah jelas dunia ini sudah mau bergerak ke tenaga boleh baru dan tenaga yang juga mesra alam. Dan untuk mencapai matlamat itu biasanya memerlukan kolaborasi kerjasama antara negara-negara antarabangsa dalam insentif, teknologi, fasiliti dan sebagainya. Dan setahu saya Malaysia dan China sudah menjalinkan hubungan kerjasama dalam bidang tenaga baru dan sudah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Jadi boleh tak Satria berkongsi lebih lanjut tentang kerjasama kedua-dua negara dalam bidang tersebut? Ya, ada satu peristiwa yang menarik tumpuan ramai di Malaysia iaitu Proton mengeluarkan kenderaan X90 iaitu kenderaan New EV lah yang pertama di Malaysia. Tapi sebelum ini sebenarnya pada tahun 2022 Proton sudah menghantar sekumpulan staf ke China untuk belajar bagaimana mengeluarkan atau menguruskan pengeluaran EV dari China, dari pengalaman China. Dan mereka juga bersasaran untuk mengeluarkan EV sendiri yang dikeluarkan di tempatan menjelang tahun 2025. Saya rasa ini semuanya sudah memperlihatkan. Ini merupakan satu contoh yang cukup bagus. Antara kedua-dua negara kita sudah bekerjasama menerapkan bidang ini yang cukup bersih untuk menjimat tenaga dan juga tidak lagi menggunakan tenaga fosil. Dan satu lagi yang menarik tumpuan
satu ialah China Power baru ini sudah memeterai kerjasama dengan negeri Perak untuk membina satu kilang pengeluaran dan penyimpanan hidrogen di sana dengan menggunakan penjana tenaga fotovoltaik di satu tasik. Yang tasik ini dulu merupakan satu lombang timah dulu. Dan saya rasa ini lebih signifikan. Iaitu ketika dunia masih memberi tumpuan kepada macam EV, macam bateri yang melihat ini sebagai tenaga bersih. Tapi sebenarnya kita tahu kalau bateri dia setelah tamat khidmat pada mungkin 10 tahun yang lalu, dia masih merupakan satu pencemaran. Tapi kalau hidrogen ini memang dia berasal dari air saja. Dan dia ketika dibakar akan menjadi air lagi. Ini memang merupakan satu tenaga yang boleh dikatakan yang bersih. 100% bersih. Iya, dan sekarang sudah banyak digunakan di China sebenarnya. Saya dulu ketika tahun ini ada beberapa kali sekolah si kecil saya punya dia ada membawa mereka keluar untuk belajar di luar. Dan saya tengok bas yang mengambil mereka justru semuanya sudah menggunakan tenaga hidrogen. Saya rasa dalam bidang ini kita ada teknologi dan kita bersedia kongsi dengan kawan-kawan kami seperti Malaysia. Inilah akan menjadi satu situasi yang menang-menang. China sebagai negara membangun terbesar di dunia dan telah menyumbang besar dalam penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan karbon dioksida. Dan negara ini mengutamakan ekologi dan pembangunan hijau dan perkembangan sosioekonomi malah kiat menyumbang kepada kerjasama antarabangsa dalam sektor berkaitan. Jadi boleh tak Satria memperkenalkan pencapaian dan usaha China untuk mempromosikan teknologi hijau di arena antarabangsa? Ya, terutama saya nak mengutip kenyataan dari Ketua Agensi Tenaga Antarabangsa IEA iaitu Fatih Biro dalam COP28 di Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. Beliau katakan China sudah menjadi juara dalam bidang penerokaan tenaga bersih di dunia. Mengapa? Kerana kalau jumlah pelepasan karbon China pada tahun 2022 sudah menurun lebih kurang 50% kalau berbanding tahun 2005. Dan pada masa itu, dalam bidang EV juga kita sudah menjadi negara yang menduduki nombor pertama dalam pengeluaran penggunaan juga EV di seluruh dunia. Dan kalau antara kapasiti penjanaan kuasa di seluruh negara China, antara separuhnya juga sudah menggunakan tenaga bukan fosil. Dan pada masa yang sama, kita sudah menyediakan lebih 50% fasiliti tenaga angin dan lebih 80% fasiliti tenaga solar kepada pasaran antarabangsa. Dan dengan ini sebenarnya dengan kapasiti pengeluaran yang cukup besar di China, ada satu sumbangan yang lebih besar berdasarkan kenyataan Fatih Biro. Dia katakan China sudah berjaya menurunkan harga fasiliti tenaga bersih di pasaran antarabangsa supaya lebih banyak negara mampu menggunakan teknologi ini. Ya, dan bukan hanya dengan Malaysia, sebenarnya China dengan banyak negara ada kerjasama yang cukup rapat dalam bidang tenaga bersih. Macam kalau di Cirata di Indonesia, kita ada satu projek penjana kuasa fotovoltaik terapung yang terbesar di dunia. Dan kalau di Emirat Arab Bersatu, kita juga ada fotovoltaik yang terbesar, projek ini yang terbesar di dunia. Kalau di Angola juga, di Kacula Chubasa, di tempat ini kita membantu negara tersebut membuat satu loji hidroelektrik dan mampu menyediakan keperluan kepada 40% penduduk tempatan sekaligus sudah mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 70.2 juta ton. Saya rasa memanglah seperti apa yang sudah dikatakan dulu. Dengan adanya teknologi dan juga kapasiti pengeluaran China, kita sudah membantu berbagai teknologi tenaga bersih dipromosikan atau digunakan di dunia yang lebih meluas.
Ya, dan sebenarnya yang rakyat yang memperolehi manfaat itu, rakyat seluruh dunia dapat berkongsi teknologi hijau Cina ya. Ya. Dan peralihan tenaga bersih adalah satu kecenderungan untuk mengimbangi cita-cita kita mengenai iklim, kelestarian dan pertumbuhan ekonomi. Dan ia seharusnya dilaksanakan secara saksama, inklusif dan adil demi kesejahteraan rakyat seluruh dunia. Okey, baik. Setakat itu saja perkongsian kami untuk ADC Asia untuk hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Sekarang kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur.